Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Daun nipah kajangnya rapat, hidangan tetamu di Kuala Maran. Buku menyimpan berjuta maklumat, fakta, ilmu, cereka maupun hiburan. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama dalam program Bicara Buku peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Bersama saya, Nik Kusaziratul Aina binti Cik Yaakob, Guru Perpustakaan dan Media SMK Jeli selaku moderator pada hari ini. Sebelum kita meneruskan program pada hari ini, marilah kita sama-sama mengenali pembicara buku kita pada hari ini. Tuan Haji Masyadi bin Datuk Haji Mustafa merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dari tahun 2019 sehingga kini. Kerjayanya bermula sebagai guru akademik biasa, kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan dan pengetua. Seterusnya, menjawat jawatan sebagai pegawai pendidikan daerah Tanah Merah sebelum ini. Buku yang dipilih untuk dibicarakan ialah The CEO Next Door, The 4 Behaviors That Transforms Ordinary People into World-Class Leaders, karya Elena L. Botelho and Kim R. Powell with Tal Ras. Sama-sama kita dengarkan kupasan buku tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan berkongsi bahan bacaan daripada sebuah buku yang bertajuk The CEO Next Door, karangan Elena L. Botelho dan Kim R. Powell, dibantu oleh Tahra. Jadi untuk pengetahuan semua penonton, saya membaca buku ini berkebetulan pada tahun 2021 saya berkursus EduLab bersama IAB. Saya diberi tanggungjawab untuk membaca dan mengulas tentang buku ini. Jadi saya pilih buku ini untuk dikongsikan bersama dengan penonton pada kali ini. Buku ini mempunyai 226 muka surat, di mana gambaran secara keseluruhan buku ini dia terdapat 3 section dan 11 bab. Section yang pertama yang bertajuk Get Strong, Master to CEO Genome Behaviors, di mana dalam section yang pertama ini ada 5 bab. Section yang kedua iaitu Get to the Top, Win Your Dream Jobs. Ini ada 3 bab. Dan section yang ketiga iaitu Get Result, Navigate the Challenge of the Role. Ini ada 3 bab. Dan persoalan yang disebut oleh pengarangnya, persoalan dicetuskan oleh pengarang supaya kita membaca buku ini. Persoalan dia kata, apakah anda ingin meningkatkan peluang untuk menjadi pemimpin yang hebat? Adakah anda ingin meningkatkan prestasi dengan belajar menjadi pemimpin yang hebat? Adakah anda CEO yang baru serta ingin berusaha menjadi yang terbaik, yang memahami asam garam dalam organisasi? Itu soalan yang dilontarkan. Jadi kalau kita mempunyai keinginan untuk menuju ke arah menjadi pemimpin yang hebat, maka marilah sama-sama kita membaca buku ini. Buku ini cukup menarik. Penulis telah menulis buku ini berdasarkan analisis terhadap lebih kurang 2,600 orang CEO di Amerika dengan mengadakan temu bual dengan mereka. Daripada jumlah lebih kurang 17,000 orang CEO di Amerika itu, telah dipilih lebih kurang 2,600 orang CEO untuk ditemuduga. Di mana pengarang ini terlibat secara langsung dalam satu organisasi iaitu GH Smart, iaitu sebuah syarikat perunding yang cuba memadankan atau seimbangkan seseorang CEO dengan perniagaan. Jadi hasil daripada perundingan inilah makalah timbul hasrat penulis untuk menghasilkan buku ini sebagai panduan kepada pemimpin-pemimpin, bakal-bakal pemimpin di luar sana.
GSMART telah membangunkan kaedah untuk menilai eksekutif bagi menentukan seseorang CEO itu berperanan sebagai pemimpin korporat. Oleh itu, buku ini cuba membentuk atau melakarkan kualiti yang menjadikan seseorang CEO itu hebat, serta membantu mereka untuk mengasah bakat serta kemahiran sebagai persediaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang CEO. Dalam konteks, kalau kita disebut dalam konteks pendidikan, buku ini boleh dijadikan panduan kepada pemimpin-pemimpin dalam pendidikan. Mengapa perlu baca buku ini? Sama ada anda pengasas syarikat yang baru atau bekerja dalam sebuah syarikat yang besar, jika anda mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kalau anda berada di dalam pendidikan, anda seorang pengetua, anda seorang pegawai di jabatan, jadi buku ini boleh dijadikan panduan. Buku ini dijadikan salah satu panduan bagi membantu anda memahami kemahiran yang anda perlukan untuk menyandang sesuatu jawatan. Bukan saja menyandang, apabila diberi tanggungjawab menyandang jawatan, maka kemahiran perlu ada bagi seseorang pemimpin organisasi. Walaupun ia tidak semestinya menjaminkan pekerjaan sebagai pemimpin korporat. Maksud saya, dengan baca buku ini, anda perlu menjadi pemimpin? Bukan. Tapi persediaan kita sebagai orang yang mempunyai cita-cita yang besar sebagai pengurus dalam sesuatu organisasi. Dan dalam buku ini terdapat 4 tingkah laku, iaitu behavior dalam yang disebutkan di sini, behavior yang telah dikenal pasti yang mampu mengubah orang biasa-biasa menjadi pemimpin bertaraf dunia. Kenyataan ini jelas ini. Di sini disebutkan the 4 behaviors that transform ordinary people into world-class leaders. Di sini ada disebutkan tentang perkara ini, dan kenyataan buku ini saya dah sebutkan tadi. Buku ini menerangkan 4 tingkah laku yang dikaitkan secara statistik dengan kejayaan itu. Dan 4 behavior itu yang perlu ada bagi seorang pemimpin yang saya sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan ketegasan, keberanian dalam menghadapi impak, kesungguhan, dan juga menyesuaikan diri secara berani. Itulah 4 behavior yang perlu ada bagi seorang pemimpin. Dalam situasi ini, saya secara keseluruhan saya nak bagi sedikit refleksi apa yang dapatan yang saya baca daripada buku ini. Yang pertama, dalam penyelesaian satu-satu permasalahan, kita perlu menggerakkan orang bawahan. Bukan dengan arahan, tetapi kita mesti turut sama bekerja bersama-sama mereka. Kita mulai dahulu. Yang pertama. Yang kedua, ada ketiganya kita perlu berfikir di luar norma pemikiran biasa. Kerana jalan penyelesaian itu banyak kaedah dan caranya. Dan yang ketiga, dalam meyakinkan orang bawahan yang dikenal pasti kurang bermotivasi, kita perlu duduk bersama-sama mereka dengan sentiasa memberi kata semangat bahawa mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan jayanya. Yang keempat, team power itu mesti bergerak bersama-sama dengan teamwork, team building, team spirit serta support team. Dan dalam penyesuaian perubahan kita perlu mempertimbangkan pelbagai pandangan, mengadaptasi situasi baru secara efektif, serta mengurus dengan sumber yang ada. Dan refleksi daripada buku itu yang dalam bahasa Inggeris, tersedia dalam bahasa Inggeris, saya nak sebutkan juga di sini, di mana disebutkan tentang winning mindset, feeling good at work, looking through roughly circle of terms, walk the extraordinary together, dan yang akhirnya supportive environment. Inilah perkara-perkara yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin bagi memastikan kejayaan, pembangunan sesuatu organisasi itu, terutama kita dalam bidang pendidikan. Sekadar itu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekalung penghargaan diucapkan kepada Tuan Haji Masyadi bin Datuk Haji Mustafa atas perkongsian ilmu itu tadi. Diharapkan kita semua dapat manfaat dan menyebar luas segala maklumat yang diperolehi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, jangan lupa untuk mengisi kehadiran anda di pautan SPL KPM yang disediakan. Sekian.